Maha Mulia di Pejabat Polis dijunjung oleh Pemangku Peserja Polis Haji Muhammad Jamil bin Haji Muhammad Shah Al-Islam. Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja dan memeriksa perbarisan kehormatan statik yang terdiri daripada anggota pasukan polis diraja Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian dijunjung berangkat ke Dewan Bankuet Ibu Pejabat Polis Gadong. Doa selamat dibacakan oleh APO Sarjan Major Pengiran Haji Ludin bin Pengiran Haji Matahir, Imam Surau Ibu Pejabat Polis Gadong. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا. Pemangku Peserja Polis dalam sembah alu-aluannya berkata, pasukan polis di Raja Brunei adalah sebuah pasukan keselamatan tertua di mana perkembangannya telah bergulir mengikut perkembangan semasa dari segi peningkatan kependudukan serta perkembangan negara. Dari keseluruhan anggota warga pasukan polis Raja Brunei telah hadir di dalam dewan ini khusus untuk mendengar dan menghayati isi kandungan titah Kebawah Duli Tan Patik. Titah Kebawah Duli Tan Patik amatlah berkesan bukan sahaja kepada semua warga yang hadir pada pagi ini, tetapi akan juga dikongsi sama bersama warga pasukan yang bertugas pada waktu ini semata-mata untuk kebaikan bersama. Titah ini akan menjadi suatu panduan positif dan strategik untuk dijadikan sebagai salah satu langkah pembaikan bagi kepentingan seluruh warga pasukan polis Raja Brunei. Amin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, polis adalah satu jawatan yang mulia, jawatan yang dihormati oleh segenap lapisan masyarakat. Polis juga merujuk kepada pasukan yang menjaga keamanan negara, penguatkuasaan undang-undang dan dipanggil juga sebagai mata-mata. Polis tidak boleh lemah. Sikap dan pendirian mereka mesti kuat. Tidak boleh dirayu atau dipujuk-pujuk untuk mendapatkan simpati. Lebih-lebih lagi, penjawat polis sama sekali tidak boleh curang terhadap tugasnya. Bilakah seorang polis itu boleh dianggap curang? Macam-macam sebab seorang polis boleh dianggap curang, seperti tidak bersungguh-sungguh menjalankan tugas,
dalam makna mengabaikan tugas atau apabila seorang polis melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang, padahal polis adalah penguat kuasa undang-undang itu. Ini sudah banyak berlaku, seperti polis menerima atau meminta suapan daripada pesalah-pesalah. Padahal pada awalnya polis telah bertindak betul dengan menahan pesalah-pesalah itu, tetapi sayang dengan tidak malu-malu mengubah pula pendirian mereka untuk menerima atau meminta suapan sebagai balasan bagi melepaskan pesalah daripada dibawa ke pengadilan, seperti terhadap pesalah-pesalah lalu lintas. Umpamanya, ada juga yang lebih mengaibkan, seperti polis melindungi pesalah-pesalah khalwat dengan menutupi kes tersebut dari dilaporkan sebaik-baik sahaja bersetuju menerima suapan daripada pesalah. Atau satu lagi kes yang paling memalukan ialah apabila polis berpangkat tinggi telah terlibat secara tidak jujur untuk menerima suapan berupa sebuah kereta daripada seorang warga asing yang menjalankan aktiviti haram di negara ini. Memang amat dikesali apabila pegawai-pegawai polis itu menerima suapan daripada penjenayah atau kumpulan penjenayah sebagai protection money bagi melindungi para penjenayah itu daripada diambil tindakan undang-undang. Dan lebih malang lagi jika polis sendiri turut terbabit secara langsung dengan jenayah atau aktiviti yang tidak bermoral. Perkara seumpama ini boleh saja berlaku atau memang sudah berlaku, seperti jenayah judi, jenayah meminum minuman keras, jenayah penyeludup barang-barang terlarang, dan lain-lain. Elemen-elemen jenayah seumpama ini, jika turut dilakukan oleh polis, maka ia akan melemahkan pasukan polis sendiri. Kita khawatir sindrom lemah ini memang sudah berlaku, menjangkiti pasukan polis kita. Buktinya dari statistik keadaan jenayah tahun 2014, sebanyak 6,824 jenayah telah direkodkan, tetapi cuma 1,228 atau 21% sahaja kes sahaja yang berjaya diselesaikan. Mana lagi baki sebanyak 5,596 kes yang tidak didengar ceritanya. Ini belum lagi mengenai kes-kes berat yang pihak polis belum lagi berjaya memberkas pelaku-pelakunya, seperti kes-kes bunuh dan rompak. Kegagalan menangani kes-kes jenayah ini tidak syak lagi adalah kerana kelemahan jua. Dan kelemahan itu tentu saja berpunca dari pelbagai sebab, seperti anggota-anggota polis kurang cekap, tidak amanah, curang dan tidak berintegriti. Misalnya, kes-kes jenayah itu ada yang tidak dapat diselesaikan kerana barang-barang rampasan operasi seringkali dilaporkan hilang, sama ada disebabkan kecuaian atau mungkin juga kerana angkara tangan-tangan yang curang. Demikian juga banyak kes jenayah tidak dapat diangkat ke mahkamah kerana fail-fail siasatan hilang. Mengapa dia hilang? Tidakkah mungkin ia sengaja dihilangkan untuk menghapuskan bahan-bahan bukti siasatan ataupun kerana kecuaian pegawai-pegawai penyiasat? Semua perkara yang disebutkan di atas adalah bukti wujudnya ketidakcekapan di samping kejadian membabitkan jenayah rasuah. Rasuah dalam bentuk benda dan rasuah dalam bentuk
penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi. Rasuah tidak syak lagi adalah berbahaya kepada negara. Disebabkan rasuah, jentera kerajaan boleh terganggu. Dan apabila jentera kerajaan terganggu, maka khidmat kepada rakyat pun akan tergendala. Dan apabila khidmat tergendala, maka kehidupan yang bahagia yang sekian lama kita nikmati pastinya akan bertukar jadi malapetaka. Kerana itulah, terhadap rasuah itu, agama kita adalah sangat mengutuknya. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat pemberi dan penerima rasuah serta menjanjikan kepada mereka itu nerakanya. Oleh itu, janganlah latih diri mengamalkan rasuah, tetapi perangilah rasuah secara habis-habisan. Selamatkan bangsa dan negara dari rasuah. Rasuah adalah penyakit. Rasuah adalah pemusnah kebahagiaan. Mereka yang melakukan rasuah adalah penjenayah. Hukumlah mereka seadilnya. Menyebut tentang perasuah dihukum, beta suka mengingatkan supaya hukuman itu hendaklah adil. Rasuah biasanya dilakukan oleh dua pihak, penerima dan pemberi. Tetapi yang beta sering dapati dalam siaran-siaran, cuma penerima sahaja yang diseret ke pengadilan dan dihukum, sementara pemberinya pula tidak kedengaran. Adakah pemberi itu dilindungi kerana mereka misalnya bertindak memberikan maklumat bahawa mereka telah diminta atau dipaksa oleh si fulan supaya memberikan suapan, lalu dengan itu penerima pun diberkas, sementara si pemberi pula dilepaskan begitu saja kerana kita menganggap tindakan mereka memberi maklumat itu adalah satu jasa dalam bentuk kerjasama yang membolehkan mereka berhak untuk diberikan perlindungan. Kalau ini betul berlaku, maka tindakan melepaskan pemberi rasuah dan hanya menghukum penerima rasuah adalah satu tindakan berat sebelah yang tidak menepati prinsip keadilan, kerana apapun keadaan, penerima dan pemberi rasuah adalah sama-sama bersalah dan sama-sama dijanjikan dengan neraka Allah. Jadi beta berharap perkara ini akan mendapat perhatian sewajarnya dari pihak-pihak berkenaan mengenainya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian dijunjung berangkat ke bilik persidangan Kermasdia, Mes Pegawai Ibu Pejabat Polis Gadong bagi sesi taklimat tertutup. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan berangkat meneruskan lawatan ke jabatan-jabatan di bawah pasukan polis di Raja Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan berangkat melawat ke pusat latihan polis. Dari pusat latihan polis, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat melawat bangunan Jabatan Perisikan Jenayah. Selaras dengan perkembangan dan tuntutan semasa, beberapa perundangan juga telah berubah atau diwartakan
dan ini juga memerlukan warga pasukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mempelajari dan menghayati pengertian dan pelaksanaan undang-undang tersebut. Juga mendapat perhatian baginda ialah Jabatan Gerakan Pusat Kawalan Negara. Jabatan ini bertanggungjawab ke atas semua aspek operasi dalam bidang keselamatan dan kawalan selain memainkan peranan sebagai menguatkuasakan undang-undang negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berangkat ke bangunan baru Ibu Pejabat Polis Gadong. Dibina di atas tapak seluas 7.5 hektar. Bangunan baru ini antara lain menyediakan bilik persidangan, dewan kuliah, perpustakaan dan bilik mesyuarat. Pembinaan bangunan baru ini merupakan projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-9 RKN 9 bagi tempoh 2007-2012 selaras dengan perancangan strategik pasukan polis bagi menampung keperluan dan aset pasukan polis di Raja Brunei. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan untuk melawat bangunan Jabatan Siasatan Jenayah di Jalan Ong Som Peng. Jabatan tersebut berperanan untuk menguatkuasakan undang-undang dan perintah negara serta menjalankan siasatan dan tindakan terhadap kes-kes yang berkaitan dengan kesalahan melanggar undang-undang. Jabatan Siasatan Kawalan Lalu Lintas berperanan mengambil peranan yang amat besar bagi mengawal ketenteraman, keselamatan dan ketertiban di Jalan Raya Negara Brunei Darussalam dengan visi untuk menjadikan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam selamat dan selesa serta mempunyai misi iaitu menguatkuasakan undang-undang dan peraturan jalan raya. Jabatan Siasatan Kawalan Lalu Lintas juga berperanan untuk menentukan aliran lalu lintas perjalanan lancar dan selamat dan memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian dijunjung ke Dewan Bankuet Ibu Pejabat Polis Gadong bagi majlis santap tengah hari. Sebelum berangkat balik, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan untuk menerima junjung ziarah daripada pegawai pasukan polis di Raja Brunei. Pasukan polis di Raja Brunei adalah sebuah agensi kerajaan yang tertua di negara ini. Pasukan tersebut ditubuhkan berikutan enakmen pasukan polis Brunei yang telah diluluskan pada tahun 1921. Bagaimanapun, tarikh sejarah kewujudan pasukan polis sudah bermula seawal tahun 1906. Sejak ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1921, banyak peristiwa-peristiwa penting dan signifikan telah berlaku di peringkat nasional, serantau dan juga antarabangsa.